Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan belajar tentang Sains KSSM tingkatan 2 bab 2 ekosistem. Okay, bab 2 ekosistem. So, saya rasa semua dah tahulah ekosistem tu bermaksud benda yang berada di sekeliling kita lah, sama ada benda hidup dan juga benda bukan hidup. Okay. So, untuk subtopik yang pertama dalam tajuk ini, kita akan mempelajari tentang aliran tenaga di dalam ekosistem. Okay, aliran tenaga di dalam ekosistem. So, bagaimana tenaga berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain lah. Ataupun satu organisma ke satu organisma yang lain. Okay, jadi, tenaga di dalam ekosistem ini dihasilkan oleh tumbuhan hijau lah, ataupun melalui proses fotosintesis. Dan proses ini memerlukan tenaga cahaya dari matahari untuk membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Okay. Makanan ini ataupun tenaga kimia ini akan dipindahkan kepada pengguna primer, seterusnya akan dipindahkan kepada pengguna sekunder, tertier dan seterusnya lah. Okay. Dan kita boleh gambarkan pemindahan tenaga ini menggunakan dua cara, iaitu rantai makanan dan juga siratan makanan. So, dalam tajuk ini juga kita akan lihat perbezaan di antara rantai makanan dan juga siratan makanan. Okay. Pergi pada slide seterusnya. Okay. Secara umumnya, organisma ataupun di dalam ekosistem ini kita boleh kelaskan organisma ini kepada tiga kumpulan yang besar, iaitu pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Okay, kita lihat satu-satu apa maksud pengeluar, apa maksud pengguna dan juga apa maksud pengurai. Okay, pengeluar. Seperti yang telah diceritakan pada awal video tadi, okay, pengeluar ni biasanya terdiri daripada organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Kita tahulah, organisma yang boleh buat makanan sendiri ni ada satu je, iaitu tumbuhan hijau. So, semua tumbuhan merupakan pengeluar lah. Okay, makanan dihasilkan melalui proses fotosintesis. Kita pergi kepada pengguna primer. Okay, pengguna primer. So, secara umumnya pengguna ni adalah sebarang organisma yang memakan organisma lain. Selagi dia makan organisma lain, kita panggil dia pengguna lah. Okay. Dan pengguna primer adalah haiwan, herbivore dan juga omnivore. Okay. Kerana kedua-dua haiwan dalam kumpulan ini akan memakan tumbuhan ataupun pengeluar tadilah. So, kita boleh kelaskan mereka di dalam kumpulan pengguna primer. Okay, pengguna primer lah. Sebagai contoh, macam dalam gambar ni, beluncas adalah pengguna primer sebab dia makan pengeluar lah. Okay, pengguna sekunder. Pengguna sekunder pula adalah pengguna yang memakan pengguna primer. Kebiasaannya saiznya akan lebih besar daripada pengguna primer tadilah. Okay. Dan kebiasaannya pengguna sekunder ini akan terdiri daripada haiwan omnivore dan juga carnivore. So, tidak akan ada haiwan herbivore lah. Sebagai contoh, gambar pertama tersebut, burung berkecet ekor biru. Okay. Dia makan beluncas, dia juga makan buah-buahan. Okay. Dan juga burung raja udang. Okay. Dia makan siput, dia makan ikan kecil, dia makan berudu dan sebagainya lah. So, dia adalah pengguna sekunder kerana dia makan haiwan yang makan pengeluar ataupun dia makan pengguna primer. Okay, pengguna yang ketiga yang kita akan belajar adalah pengguna tertier. Okay. Kebiasaannya pengguna tertier ini adalah haiwan karnivor yang makan pengguna sekunder. Biasanya dia akan lagi besar lagi daripada pengguna yang sekunder itulah. Okay. Sebagai contoh musang tadi. Dan kumpulan yang terakhir adalah pengurai. Okay, semua pernah nampak gambar ni menunjukkan cendawan. Okay. Pengurai ini adalah organisma yang mana dia akan menguraikan ataupun dia akan mengecilkan ataupun memecahkanlah haiwan dan tumbuhan yang dah mati kepada bahan yang lebih ringkas untuk mengambil nutrien tersebut lah. So, merepuk kan. Bangkai boleh merepuk kerana apa? Kerana ada pengurai. Pokok-pokok yang ditebang macam mana dia kering, mati dan sebagainya kerana ada pengurai lah. Okay. So, hubungan ini ataupun dia punya tugas ini ataupun cendawan ni sebagai contohnya, bila dia mengurai sesuatu benda, sesuatu organisma yang dah mati, hubungan ini kita akan panggil sebagai hubungan saprofitisma. Okay.
Ataupun tumbuhan ini kita sebut sebagai tumbuhan saprofit lah. Mana dia mendapat nutrien daripada organisma yang dah mati, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Okey. Sebagai contohnya cendawan lah, cendawan, kulat, myko ni kulat lah, ataupun bakteria E. coli yang mana dia akan menguraikan sisa makanan dalam usus besar. So E. coli ni terdapat banyak dalam tinja lah, dalam tinja manusia lah. Okay, kerana dia mendapat nutrien daripada sisa makanan dalam tinja manusia tu. Okay. Kita pergi kepada rantai makanan. Okay, rantai makanan menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma lah. Okay, kita bermula dengan tumbuhan hijau dimakan oleh pengguna primer, sekunder, tertier, dan bila pengguna tertier ini mati akan diuraikan oleh pengurai dan nutrien itu akan dikembalikan untuk diguna oleh pengeluar tadi. Okay. Ini adalah rantai makanan. Okay. Siratan makanan adalah gabungan daripada beberapa rantai makanan. So kita boleh bina satu siratan makanan yang besar lah. Okay. Jika rantai makanan terdiri daripada satu aliran tenaga, so siratan makanan terdiri daripada pelbagai aliran tenaga lah. Yang mana kita boleh bina satu siratan makanan yang besar. Okay. Okay, seperti mana yang telah disebut di dalam awal tadi, di awal pembelajaran, setiap kali organisma dimakan, dia akan ada aliran tenaga. Okay, aliran tenaga. So, tenaga itu akan berpindahlah daripada pengeluar kepada pengguna lain. Okay. Tetapi di dalam proses pemindahan tersebut akan ada tenaga yang hilang ataupun tak berjaya dipindahkan. Kerana apa? Kerana tenaga itu telah digunakan untuk proses hidup yang lain seperti dia berjalan, dia bernafas, dia berlari dan sebagainya. So dia akan ada tenaga yang hilang lah, dan jika dekat pengeluar tu ada 100% tenaga, mungkin 80% sahaja yang akan dipindahkan kepada pengguna primer. Pengguna primer pun ada bergerak, berespirasi dan sebagainya, dan hanya 60% dipindahkan dan sebagainya lah. Okay. So di sepanjang perpindahan itu akan ada bentuk tenaga yang hilang, sama ada dari segi tenaga haba ataupun makanan yang tidak tercerna lah, ataupun daripada segi tinja. Ini cikgu screenshot straight daripada buku teks. So kamu nampaklah garisan solid tu, garisan lurus tu adalah garisan yang menggambarkan tenaga yang dipindahkan. Manakala garisan yang putus-putus tu menggambarkan tenaga yang hilang lah, dari segi tenaga haba ataupun makanan yang tidak dicernakan tadi. Okay. So, kamu kena ingat di dalam aliran tenaga akan ada tenaga yang hilang. Bukan 100% tenaga dipindahkan daripada pengeluar. Okay. So, berakhirlah tajuk 2.1. Kita akan jumpa lagi dalam video lain. Tajuk 2.2. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.